Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini isu paling panas yang berlaku di Malaysia. Syndicate counter setting, SPRM jumpa hampir 800,000 ringgit di bilik tidur pegawai immigration grade rendah. Wow! Inilah yang paling kita benci berlaku. Bayangkan duit yang dikumpul melebihi lebih kurang hampir 800,000 ringgit disimpan dalam bilik tidur. Kita ni bukan di bilik tidur, dalam bank pun kosong, dalam akaun pun hampir kosong. Ini kan pula mereka tiba-tiba pula pegawai immigration grade rendah ada 800,000 ringgit di dalam bilik tidur. Wah, ini memang hebat. Mungkin berbantalkan duit, mungkin bertilamkan duit. 800,000 ringgit. Dari mana 800,000 ringgit itu? Pastinya syndicate counter setting. Wah, harap-harap ini akan menjadi pengajaran kepada ramai orang. Seorang pegawai immigration yang didakwa bersekongkol dalam syndicate membawa masuk warga asing melalui counter setting didakwa memiliki sejumlah wang tunai sebanyak hampir 800,000 ringgit yang disembunyikan di dalam bilik tidur. Menerusi pendedahan dibuat Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki kata, pihaknya menemui sejumlah 518,220 ringgit dalam bagasi di bilik tidur pegawai wanita immigration grade KP22 di kediamannya di Pahang. SPRM turut menemui wang tunai 248,443 ringgit yang disimpan di bawah katil bilik utama pegawai immigration lelaki grade KP19 di rumahnya di Melaka. SPRM telah menyita wang tunai berjumlah 41,990 ringgit dan RM696 menerusi operasi tersebut. Katanya menerusi sidang akbar di Ibu Pejabat SPRM hari ini. Syndicate counter setting menyaksikan lebih banyak pegawai penguatkuasa yang menerima rasuah membawa masuk warga asing ke negara ini. Kira-kira seramai 60 individu termasuk 50 pegawai agensi penguatkuasa telah ditahan Suruhanjaya berkenan. Modus operandinya ialah yang dilakukan sindiket ini adalah dengan mempromosikan pakej untuk masuk ke Malaysia melalui platform media sosial khususnya di Facebook dan Telegram. Difahamkan terdapat ejen yang akan menghubungi pegawai immigration terbabit menerusi aplikasi WhatsApp bagi mendapatkan tarikh sesuai bagi membolehkan kumpulan warga asing itu datang ke Malaysia sebagai pelancong. Pegawai-pegawai akan diberi rasuah antara RM200 hingga RM2,500 untuk setiap warga asing yang masuk ke negara ini. Mereka juga mempunyai kod nama berdasarkan kewarganegaraan warga asing dibawa masuk. Azam Baki berkata, bagi warga Bangladesh, kod namanya ialah Schoolboy dengan rasuah sebanyak RM2,500. Bagi warga Myanmar pula adalah Junta RM1,500. Pakistan, Karpet RM1,300. India, Kicap, Roti Canai RM800. China, Limau RM350. Vietnam, Lychee, Nguyen RM350 dan Indonesia pula yaitu salak RM300. Kita bersyukur kerana SPRM bertindak luar biasa sejak kerajaan dipimpin Anwar Ibrahim ini mengambil langkah membenteras perang rasuah habis-habisan. Kali ini hampir semua disapu habis dalam
satu jabatan ini, yaitu immigration, yang melibatkan hampir baru-baru ini 60 individu termasuk 50 pegawai agensi penguatkuasa telah ditahan Suruhanjaya berkenan. Wah, ini memang luar biasa. Terdapat ejen yang akan menghubungi pegawai immigration terbabit menerusi aplikasi WhatsApp. Yang mengejutkan kita semua, nilai rampasan hampir Rp800.000 disimpan di bilik tidur. Hang ada Rp800.000 di bank, mereka tak ada di bank tapi ada di bawah katil. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Adakah benar apa yang disebut oleh pembangkang itu adalah pembohongan? Ini apabila satu laporan kata, tak benar MOU langgar perlembagaan, itu kata pemimpin UMNO. Makna kata, apa yang disebut oleh pembangkang sebelum ini adalah satu perkara yang kelentong dan mengelirukan. Wan Agli Wan Hasan berkata, dakwaan dibuat pengerusi PN Muhyiddin Yassin dan Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin tiada bukti kuku. Seorang pemimpin pemuda UMNO berkata, dakwaan Perikatan Nasional PN bahawa cadangan perjanjian mengenai peruntukan untuk ahli parlimen pembangkang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan adalah tidak benar dan tidak ikhlas. Wan Agil Wan Hasan berkata, dakwaan yang dibuat oleh pengerusi PN Muhyiddin Yassin dan Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin tidak mempunyai bukti yang kukuh. Katanya, Hamzah tidak menjelaskan bahagian mana dalam memorandum persefahaman MOU itu yang dikatakan bermasalah atau bagaimana ia akan menjejaskan hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putra. Menurut Wan Agil, draft MOU yang ditolak oleh PN itu dengan jelas menegakkan Perlembagaan Persekutuan dan kerangka demokrasi berparlimen. Fokus utama MOU itu adalah untuk mempromosikan prinsip marwah dan kesaksamaan untuk semua, tanpa mengira kaum, agama, bahasa, atau budaya, katanya lagi. Pesanan ini selari dengan nilai-nilai asas dalam perlembagaan dan bukannya bercanggah dengannya. Lebih penting, draft MOU itu tidak mengandungi sebarang peruntukan yang akan mengurangkan atau menjejaskan hak-hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putra, kata pengerusi tetap pemuda UMNO itu kepada FMT. Wan Agil berkata, dakwaan bahawa MOU itu menjejaskan hak-hak Melayu dan Bumi Putra kelihatan lebih sebagai taktik politik daripada kebimbangan sebenar. Beliau turut berpendapat Perikatan Nasional dengan membuat dakwaan sedemikian mungkin cuba meletakkan diri mereka sebagai pembela orang Melayu dan Bumi Putra untuk menarik sokongan di kawasan majoriti Melayu. Katanya, mendorong naratif seperti itu akan menimbulkan keraguan terhadap komitmen kerajaan dalam melindungi hak-hak ini, walaupun kandungan sebenar MOU tidak mengancamnya. Ia seperti usaha untuk mengalihkan perhatian daripada bahagian lain dalam perjanjian itu yang mungkin mereka tidak suka. Isu kaum dan agama adalah topik sensitif dan saya tertanya-tanya, jika taktik seperti ini digunakan untuk menimbulkan kontroversi, katanya. Katanya lagi, pendekatan pembangkang itu mungkin menarik minat sesetengah pihak, tetapi ia menyederhanakan isu yang kompleks dan mungkin memudaratkan perpaduan negara. Pada hari yang lepas, Hamzah yang juga ketua pembangkang mengumumkan PN sebulat suara menolak draft MOU kerana mendakwa ia bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan dengan beberapa syarat dikenakan dikuatiri menjejaskan hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putra.
Beliau juga berkata draft MOU itu mengandungi syarat yang boleh dianggap sebagai bertentangan dengan nilai tradisi, nilai moral agama, serta nilai-nilai tempatan. Pada Selasa lalu, Muhyiddin berkata antara syarat terbabit ditetapkan antaranya menghalang ahli parlimen Perikatan Nasional membuat kenyataan mendiskriminasi mana-mana pihak sama ada atas dasar agama, kaum, atau apa-apa faktor identiti yang lain. Pengurus CPN itu turut mendakwa identiti yang lain dalam syarat ke-10 dalam MOU itu merujuk kepada kumpulan LGBT. Sementara itu, Ketua UMNO Subang Arman Azhar Abdul Hanifah menggesa pembangkang terutama Hamzah supaya menghentikan polemik seperti itu dan mengutamakan kebajikan rakyat. Arman berkata sudah tiba masanya Hamzah melangkah ke hadapan. Beliau sepatutnya mencadangkan alternatif untuk memperbaiki MOU daripada mempolitikkan isu ini sehingga mengelirukan rakyat dan menimbulkan kegelisahan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.